السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada keterangan ayat yang pertama, yang mana semalam kita telah pun menyebutkan sedikit sebanyak latar belakang surah Al-Insan. Kita menyebutkan tentang di sebalik penamaan surah itu dengan kalimah Al-Insan, kita juga telah menyebutkan tujuan suratul Al-Insan. Pagi ini kita terus masuk kepada ayat yang pertama. Ayat pertama ni kita baca dia terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ayat yang pertama ini Allah Ta'ala mengatakan hal ata, bukankah telah datang alal insan, kepada manusia, hinum minad dahr, satu waktu dari satu masa, lam yakun syai'a, sedangkan dia iaitu insan itu belum lagi menjadi sesuatu mazkura, yang disebut-sebut. Kalau kita baca sebentar lalu ayat yang pertama, Allah memberitahu kepada kita, wahai insan, pernah berlaku satu ketika insan itu ada satu waktu kamu tidak dipanggil dengan apa? Tak ada. Dia tak ada nama, dia tak ada gelaran. So ayat ni setelah diteliti beberapa kitab tafsir, nota ni insya-Allah besok saya akan bagi pada tuan-tuan perempuan. Mungkin tuan-tuan ada yang sedang menunggu-nunggu mana nota ni. Insya-Allah besok akan sampai. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Imam Al-Tabari, perkataan hal dekat situ, bukankah, bukankah dekat situ dia nampak macam persoalan. Allah kata bukankah telah datang kepada insan. Jadi perkataan hal bukankah itu, kata Al-Imam Al-Tabari, sebenarnya Allah Ta'ala nak menetapkan dan Allah Ta'ala nak mengkhabarkan. Dan kalau kita lihat dalam tafsir Adwa'ul Bayan, bahawasanya kata para ulama tafsir, makna hal dalam ayat tu sebenarnya adalah membawa maksud sesungguhnya ataupun benar-benar. Maknanya apa? Ayat yang hal tu sebenarnya bukan Allah bertanya untuk kita memberikan jawapan dia, tetapi Allah bertanya, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala nak menegaskan, Allah Ta'ala nak telah menetapkan sesungguhnya telah datang kepada insan tu. Itulah makna hal. Al-insan dekat situ, siapa dia? Kalau kita rujuk dalam tafsir Tabari, tuan-tuan, kenapa saya letak gambar kitab ni? Supaya tuan-tuan ketahui bahawa nota yang kita buat ni sebenarnya kita himpun daripada hampir dekat 10 kitab tafsir.
Sebenarnya. Okey. Al-Imam Tabari ketika dia mengulas ayat insan tu sama, beliau menukilkan nukilan Imam Qatadah, seorang tabi'in, yang mana Imam Qatadah kata insan dekat situ sebenarnya adalah merujuk kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan apabila dirujuk dalam kitab Tafsir Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil pun Imam Baghawi kata al-insan dalam ayat tu adalah merujuk kepada Adam. Sebab apa? Sebab Adam adalah permulaan adanya manusia. Maknanya kalau tak ada Adam, tak adalah makhluk al-insan tu. Jadi Allah bagi tahu sesungguhnya pernah lalu kepada insan. Insan dekat situ adalah Adam, satu ketika daripada waktu. Dia belum lagi jadi sesuatu yang disebut-sebut. Okey. Apa makna ayat tu? Okey, kalau kita tengok dalam ayat tu tuan-tuan, lihat kalimah hinum minad dahr. Hinum minad dahr. Okey. Satu waktu dari masa ni sebenarnya ia merujuk setelah Nabi Adam Allah jadikan dia, bentukkan dia menjadi patung. Okey. Ayat 1 ni tuan-tuan ingat tak? Dalam surah As-Sajdah ayat nombor 7 tak silap saya. Kalau saya salah terbetulkan. Ada ayat yang Tuhan kata Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Sambung. Tak apa. Wa bada'a khalqal insani min tin. Ingat tak ayat tu? Yang Tuhan kata dimulakan kejadian makhluk itu daripada tin, yang merujuk kepada siapa? Kepada Adam. Maka apabila dibaca suratul insan, rupanya ayat yang pertama mengulangi balik apa yang disebut dalam surah tu Sajadah. Tapi dalam surah Sajadah ni Allah tidak perincikan macam mana kejadian Adam. Okey, saya pernah janji pada tuan-tuan perempuan untuk bagi sedikit maklumat tentang Nabi Adam ni. Dia begini. Nabi Adam ni kalau kita himpun ayat Quran, dia ada 3 fasa macam mana Adam ni Allah hidupkan dia. 3 fasa ni tuan-tuan boleh gabungkan suratul Al-A'raf ayat 11 dengan tuan-tuan gabungkan dengan suratul Hijr ayat 29. Okey, Nabi Adam ni tuan-tuan sepatutnya kita dah kena belajar dah. Nabi Adam ni dia ada lebih kurang dalam 7 surah utama yang menyebut tentang Nabi Adam. 7 tu antaranya surah Hijr dengan surah Al-A'raf. Jadi kalau kita gabung ayat nombor 11 surah Al-A'raf dengan suratul Hijr ayat nombor 29, kita akan dapat maklumat seperti ini. 3 fasa kejadian Adam ni mula-mula adalah fasa at-takhliq, iaitu fasa diciptakan Adam daripada tanah. Yang dari tanah ni, masih ingat lagi maklumat dalam surah As-Sajdah, ada berapa jenis tanah yang Allah ciptakan Adam? Tak apa, saya tanya sejawab. Okey, tetap masih ingat kan? Kan ada 5 tanah. Macam mana Adam tu sebelum Allah bagi nyawa dekat dia, dia melalui fasa tanah dulu. Tanah tu ada 5 lah. Nanti kena rujuk balik nota surah tu Sajadah. Buka balik nanti. Dekat ayat wa bada'a khalqal insani min tin. Ada dekat situ. Okey. Jadi fasa tanah yang 5 ni, ini adalah fasa pertama.
Naik fasa kedua, dia panggil fasa at-taswir wa taswih. Taswir wa taswih ni iaitu fasa dirupa bentukkan badan Adam, telinganya, tubuh badan dia tu. Tapi belum lagi bagi nyawa. Maknanya fasa kedua ni fasa dirupa bentukkan jasad Adam. Dan kalau kita baca dalam hadis, Adam ni Allah cipta dia 60 hasta. Fasa kedua ni sebenarnya adalah fasa Adam dia menjadi seperti patung. Lepas tu barulah Allah tiupkan ruh kepada Adam. Tiup ruh tu, ini adalah fasa yang ketiga. Okey. Ayat pertama surah Yasin tadi, surah Al-Insan yang Allah kata hinum minad dahr, satu masa dalam ada satu waktu tu, maknanya kata Al-Imam Tabari ia merujuk kepada fasa 1 sampai fasa 2. Faham tak maksudnya? Maksudnya hinum minad dahri ni ketika Adam telah menjadi patung yang sangat besar, dia belum dia bagi nyawa, itulah hinum minad dahr. Okey, jelas? Okey. Kemudian kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Kathir mengukuhkan apa yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya saya rujuk dalam tafsir Ibn Kathir lah, supaya kita nak cari jawapan. Kalau insan dekat situ Adam, apa makna hinum minad dahr? Jadi hinum minad dahr ni, kalau kata Ibn Kathir, kenapa Adam tu dia tak dipanggil lagi insan? Kerana dia kata kerana kerendahan dan kelemahan Adam tu. Kerendahan kelemahan tu apa? Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Tabari, Al-Imam Tabari mengatakan bahawasanya, apa maksud lam yakun syai'an madhkura? Tak disebut sesuatu tu, kenapa? Kata Imam Tabari, kerana waktu itu belum lagi memiliki apa-apa martabat dan belum ada apa-apa kemuliaan. Kerana apa? Kerana ia merupakan timsalan patung yang dibentuk dari tanah yang belum lagi ditiupkan ruh. Okey, jalan tuan-tuan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Maknanya yang kita belajar perintah sujud tu, perintah sujud tu nanti setelah Adam ditiupkan ruh. Maknanya insan dekat situ Adam tu, dia pernah setelah Allah cipta daripada 5 fasa tanah, dirupa bentuk tubuh badan dia, dan ketika itulah ada satu waktu yang panjang sebelum Allah bagi dia ruh. Waktu yang hinum minad dahri, waktu yang panjang itulah. Nak panggil apa dia ni? Nak panggil apa? Patung Adam tu nak panggil apa? Itu dia panggil lam yakun syai'am madhkura. Jelas tak tuan-tuan? Boleh faham? Maksudnya setelah Allah ciptakan Adam ni, maksudnya ingat fasa tadi tu. Maknanya sebelum Allah bagi ruh kepada Adam, Allah telah jadikan sendiri Adam tu, Allah sendiri yang buat Adam tu, dan akhirnya Adam menjadi satu patung lengkap macam manusia, belum bagi nyawa lagi. Pada ketika itu yang Tuhan kata hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Okey, kalau ditanya berapa lama hinum minad dahr tu sebelum Allah bagikan roh kepada Nabi Adam, walaupun ada ulama tafsir kata 40 tahun, kita kata Allah tak bagi tahu, Rasul tak bagi tahu, kita jawab apa? Wallahu ta'ala a'lam. Masa patung Adam tu Allah tinggalkan dia, dah siap dah, tapi belum bagi nyawa tadi tu, yang kita kata nak sebut apa patung tu, nak panggil apa dia tu, belum lagi ada nama dia.
Waktu itulah sebenarnya, kalau tengok dalam hadis ni, saya ada kongsi pada dalam nota tu, jangan bimbang. Waktu itulah Allah tinggalkan patung Adam tu. Waktu itulah iblis datang. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim ni, hadis riwayat Muslim ni kata, ketika Allah membentukkan tubuh Adam dalam syurga, Allah meninggalkan Adam atas kehendaknya. Maknanya itulah yang dipanggil apa? Hinun minad dahar. Okey, masa tu ingat, belum lagi patung tu dipanggil manusia, belum lagi panggil insan. Jadi Allah tinggalkan. Waktu itulah iblis datang, berpusing-pusing mengelilingi Adam sambil dia tengok, dia study patung Adam tu. Kemudian apabila iblis ni dia tengok berulang-ulang kali patung Adam tu, maka dia mendapati, falamma ra'ahu ajwafa a'rafa annahu khuliqa khalqan la yatamallaq. Ketika dia study patung Adam tu, dia mengetahui bahawa patung itu merupakan satu kejadian yang tidak ada kekuatan. Kita faham tak kawan? Maknanya iblis tu, dia dah tahu dah apa weakness insan. Sebab apa? Sebab ketika Allah ciptakan Adam dalam syurga, iblis dalam syurga tak? Dia di dalam syurga. Malaikat dalam syurga, iblis dalam syurga. Masa patung Adam tu jadilah, itulah Tuhan kata, lam yakun syai'an madhkura. Pernah sampai kepada insan itu satu ketika, ia belum lagi disebut-sebut. Okey, alasan itulah nanti iblis, ketika mana Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, iblis memberikan jawapan. Itu ada banyak ayat dalam Al-Quran. InsyaAllah saya janji nanti saya akan bagi tuan-tuan nota lengkap kisah Nabi Adam. Tapi tuan-tuan jangan minta cepat. Bagi saya tempoh dalam sebulan lebih sikit. Sebab saya tengah touch up lagi dia punya maklumat tentang Nabi Adam. Okey, jelas tuan-tuan kat situ? Untuk ayat yang pertama jelas ya? Okey. Kemudian mari kita lihat. Kalau tuan-tuan nak rujuk ayat lain, ada satu ayat lain dalam surah Maryam ayat 67. Allah minta kita renung, fikir balik. Allah kata, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun syai'a. Allah kata, tidakkah manusia itu fikir bahawa kami telah ciptakan dia dulu, sedangkan pada waktu itu belum dia wujud sama sekali. Okey, habislah ayat yang pertama. Moga-moga tuan jelas. Ingat, ayat pertama, insan tu bukan insan manusia secara umum, tapi merujuk kepada siapa? Adam. Baik, pengajaran dia apa? Seperti biasa, kita akan menyenaraikan pengajaran-pengajaran dia. Nombor satu. Okey, sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, kita dapat belajar, ia belum lagi menjadi sesuatu yang dikenali dan disebut-sebut. Betul tak? Belum lagi. Masa jadi patung tu, nak panggil apa ni? Belum ada gelaran insan. Dan kita belajar nombor 2 pagi ni, manusia pernah lalu satu masa ia tidak wujud sama sekali. Justru kita berpegang manusia wujud dengan adanya permulaan. Betul tak? Apa beza kita dengan Allah? Beza kita dengan Allah, Allah wujud tanpa ada permulaan. Betul? Kita wujud, kita pernah tak ada. Maka apabila kita ada, menunjukkan kita ini wujud dengan pernah melalui adanya permulaan. Nombor 3 kita dapat belajar, kenapa Allah ayat pertama dah sebut tentang maklumat ni. Kita dapat belajar
daripada ciptanya Adam tu, maknanya wujudlah manusia tu, maka penciptaan manusia itu merupakan salah satu nikmat Allah yang terbesar sekali. Antara yang terbesar, Allah ciptakan manusia. Betul tak? Kalau tak ada manusia ni, nikmat dunia ni pun tak dapat rasa. Tapi disebabkan Allah ciptakan manusia, satu nikmat yang kita kena kenal. Dan nombor 4, kita dapat belajar manusia ini sebenarnya merupakan makhluk yang Allah ciptakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta. Itu pengajaran ni saya ambil pelbagai sudut lah. Mungkin kalau tuan-tuan dah faham ayat pertama, tuan-tuan kena cari pengajaran dia. Okay. Sebelum tu, dan habis dah. Ingat lagi tak? Saya sebut semalam, surah Al-Insan, dia berada di antara surah apa dengan surah apa? Dia berada selepas surah Al-Qiyamah. Kalau tuan-tuan sempat buka surah Qiyamah nanti, kalau tuan-tuan buka ayat penghujung suratul Qiyamah, sebenarnya penghujung surah Qiyamah tu disambung balik cerita itu pada ayat 1 dan 2 Al-Insan. Apa kaitan dengan kiamat? Secara tersirat dia sebenarnya Allah nak bagi tahu, sebenarnya Allah nak bagi tahu kita ni pernah tidak wujud. Jadi Allah ciptakan kita, wujudlah kita. Maka boleh tak, mampu tak Allah Ta'ala matikan kita, lepas tu Allah hidupkan kita kembali? Mampu ke tak mampu? Sebenarnya mampulah. Kita langsung tak wujud, Allah boleh wujudkan. Apatah lagi kalau sekadar menghidupkan yang telah wujud tapi dah mati, maka ia lebih sedang. Okay. Jadi tindakan selepas tadabbur dia apa? Ada dua sahaja. Yang pertama, daripada ayat ini kita dapat menambahkan, kita meyakini, kita kena meyakini kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia ini. Dan yang kedua, kita kena mensyukuri nikmat kewujudan manusia. Nak mensyukuri nikmat wujudnya manusia ini melalui apa? Melalui pengibadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah ayat yang pertama. Besok kita masuk pada ayat yang kedua. Ayat kedua cerita tentang siapa? Ayat kedua cerita tentang Bani Adam pula, iaitu anak-anak Adam. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan? InsyaAllah besok saya bawakan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan jangan bimbang InsyaAllah ada nota, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan rahmat Allah, semuanya Allah yang bagi pada kita. InsyaAllah besok saya bawakan nota seperti yang saya sebut, insyaAllah. Saya cuba insyaAllah dengan kadar yang mampu. Sebab nota ni saya ada sikit lagi yang saya nak bagi dia lebih supaya tak tertinggal maklumat dia. Satu hari saya duduk, bukan satu hari, 2-3 hari ni kan, tak boleh buat apa-apa. Saya terkenang jemaah masjid takwa. Sudah aku ni, sudah cuti kelas-kelas yang lain, nak fokus nota ni. Tak apa tuan-tuan puan, kalau tak ada sebab macam tu, tak wujudnya nota ni. Tuan-tuan faham tak maksud saya? So kita kena ada satu booster, kita kena ada satu tekanan yang baik supaya kita dapat menghasilkan sesuatu benda. Kalau tak ada tekanan, mungkin kita ambil sambil lewa. Itu dipanggil stres yang baik. Tuan-tuan jangan bimbang lah, insyaAllah stres yang baik. Baik, saya mohon ampunan maaf kerana tak dapat menyediakan nota pagi ini. InsyaAllah saya akan beri kepada kemudian hari.
Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.